Salah satu perkara pertama yang ditanya oleh sesiapa saja selepas merangka set pertama objektif dan hasil utama ialah, adakah ini bagus? Ini lebih daripada sekadar itu. Sebenarnya, apa yang mereka maksudkan adalah, adakah ini akan berfungsi dan berkesan? Tidak mengapa, kami faham perasaan prihatin anda. Apabila melibatkan perubahan dalam organisasi, ia akan melibatkan risiko yang tinggi. Jadi, mari kita berbincang tentang kualiti. Tetapi kita tidak akan bercakap dari segi baik ataupun buruk. Sebaliknya, kita akan bercakap tentang OKR yang berkesan berbanding dengan yang tidak berkesan. Bagaimana membuat OKR yang baik? Pertama sekali, mari kita lihat beberapa ciri umum OKR yang baik. Ingat, OKR menerangkan keutamaan tertinggi anda untuk 30 hingga 90 hari yang akan datang. Lebih penting lagi, OKR mewakili perubahan, peningkatan dan pertumbuhan yang bermakna. Oleh sebab itu, ia selalunya kelihatan seperti memerlukan prestasi yang luar biasa dan itu adalah satu perkara yang baik. Apabila kita bercakap tentang OKR, kita bercakap tentang pencapaian yang memberikan inspirasi. Perkara besar seperti mengenal pasti disruptive innovation, membezakan anda dengan pesaing anda dan juga diiktiraf sebagai peneraja industri. Jadi, jika anda melihat pada OKR anda dan mereka seperti menggambarkan matlamat yang ala kadar, maka itu bermaksud anda perlu lakukan lebih lagi. Selain itu, OKR menunjukkan perkara yang kita lakukan seterusnya. Ianya harus jelas sama ada anda dan pasukan anda memenuhi kriteria untuk berjaya ataupun tidak. Mari kita kecilkan sedikit lagi dan lihat secara khusus pada objektif dan hasil utama itu sendiri. Mengenal pasti objektif yang baik. Untuk melihat keberkesanan objektif, mari kita menyempurnakan pemahaman kita tentang apa itu objektif. Jika anda masih ingat tentang pelajaran yang lepas, misi akan membuat objektif. Jika objektif anda tidak berkait rapat dengan misi, maka ia tidak akan menjadi baik dan berguna seperti mana objektif yang lain. Apabila menyemak objektif, kita perlu melihat 3 perkara ini. Adakah ia bermakna? Adakah objektif itu menjadi keutamaan? Adakah ia menyatakan arah yang jelas? Yang kedua, adakah ia bercita-cita tinggi? Adakah hasilnya nanti akan dianggap secara ala kadar? Ataupun adakah ia akan membawa apa yang anda lakukan setiap hari ke tahap yang seterusnya? Adakah ia mewakili perubahan ketara dari kedudukan kita pada hari ini? Ataupun yang ketiga, adakah ia memberikan inspirasi? Adakah objektif mudah diingati dan adakah ia mendorong pasukan anda? Mengenal pasti hasil utama yang baik. Sekarang, mari kita perhalusi pemahaman kita tentang hasil utama. Asasnya, hasil utama perlu menyokong objektif. Jadi, jika anda tidak jelas bagaimana memenuhi penanda aras ini akan membantu objektif anda, maka itu adalah amaran pertama bahawa hasil utama anda mungkin tidak begitu baik. Dan seperti objektif, hasil utama yang berkesan juga mempunyai beberapa ciri umum yang boleh kita semak untuk memastikan ia adalah hasil utama yang baik dan berkesan. Adakah mereka khusus dan mengikut masa? Adakah dinyatakan apa yang perlu berlaku dan bila? Adakah mereka agresif lagi realistik? Adakah mereka bercita-cita tinggi tetapi tidak terlalu keterlaluan sehingga pasukan anda tidak dapat mencapainya? Adakah mereka boleh diukur dan boleh diusahakan? Adakah ianya jelas bila anda akan memenuhi kriteria untuk berjaya?